Museum Brunei, Gedung Khazanah Purba Negara Brunei Darussalam ditubuhkan antara lain adalah untuk menyimpan, membaiki dan memelihara benda-benda yang dikumpulkan dan membuat penyata bagi menjamin keselamatannya sesuai dengan bentuknya yang merupakan satu tenaga penting dalam konsep sebagai pusat pelajaran dan kebudayaan di mana ianya mempamerkan beraneka jenis barang yang dihasilkan dari pengumpulan dan penyelidikan bahan-bahan bersejarah kepada orang ramai seperti koleksi-koleksi budaya, sejarah dan kaji purba, koleksi ilmu kejadian dan berbagai jenis bahan lain yang berkaitan dengan negara ini. Perkhidmatan yang disumbangkan oleh Museum Brunei meliputi kemudahan dalam bentuk sumber rujukan bukan hanya untuk para penyelidik, malah untuk orang ramai, pelawat-pelawat dan pelajar. Perkhidmatan ataupun sumbangan Museum Brunei kepada masyarakat umpamanya sebagai salah sebuah jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah bertujuan untuk menanamkan ciri-ciri kebudayaan, tempatan identiti bangsa serta semangat cintakan warisan bangsa dan negara di kalangan rakyat dan penduduk negara ini. Terutama generasi muda supaya jadikan contoh dan ilham bagi mencapai kehidupan yang lebih baik dan tinggi berasaskan kepada kemajuan teknologi moden. Sistem untuk mengesankan sepenuh objektif sesebuah museum adalah berdasarkan kepada beberapa fakta. Yang paling penting ialah tenaga pelaksanaan kepada keperluan museum, iaitu perkhidmatan akademik dan pembantu. Bahagian-bahagian yang dibentuk ini memerlukan tenaga spesialis dan tenaga mahir dalam satu-satu perkara yang tertentu. Arkeologi atau kaji purba membuat penyelidikan masyarakat dan budaya Brunei masa lalu yang dilakukan melalui pengkajian ke atas tinggalan-tinggalan purbakala yang didapati di kawasan tertentu. Pengkajian dan cara mendapatkan tinggalan-tinggalan itu dilakukan melalui penggalian kawasan-kawasan purba. Kerja-kerja penyelamatan ke atas apa jua tinggalan-tinggalan purbakala dibuat melalui kutipan-kutipan, penyiasatan dan catatan kerja-kerja pengutipan serta kerja-kerja penggalian dalam air. Bahan-bahan pecah belah dari kesan-kesan purbakala dihimpunkan, direkodkan bagi proses pemuliharaan. Ini adalah untuk melengkapkan usaha bagi kemudahan penyelidikan ke atas kebenaran sesuatu hipotesi, teori atau fakta yang telah diterima umum. Bahagian pemeliharaan juga membaiki dan merawat bahan-bahan terbuat dari kain termasuk alat-alat perhiasan dan pakaian tradisi lama. Bahagian ini menyumbangkan perkhidmatan teknikal terutama sekali dalam pemeliharaan barang-barang etnografi dan arkeologi. Bahagian akademik ialah bahagian Museum Brunei yang terlibat langsung di dalam mengendalikan kerja-kerja penyelidikan secara ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau sebarang maklumat untuk dijadikan bahan rujukan umum. Jadi untuk mendapatkan sebarang maklumat ini, pegawai-pegawai berkenaan dan kaki tangannya terpaksalah mencari bahan rujukan ini
dengan mengadakan kerja luar daripada pejabat, iaitu dengan mengadakan pendidikan di kawasan-kawasan tertentu di pedalaman. Dan ini mengikutlah bahagian masing-masing, iaitu ada 4 bahagian akademik di Jabatan Museum ini, iaitu bahagian arkeologi, etnografi, sejarah dan ilmu kejadian. Dalam usaha untuk meningkatkan mutu dan perkembangan Museum Brunei, projek-projek tertentu oleh bahagian-bahagian akademik mempunyai hubungan rapat dengan perkhidmatan bahagian pembantu yang mengandungi 4 bahagian utama. Penyelarasan antara 2 bahagian ini akan menjamin kemantapan perkhidmatan akademik berkesan. Bahagian pembantu ini merupakan ejen pembantu kepada bahagian akademik, iaitu bahagian kaji bangsa, kaji purba, ilmu kejadian dan bahagian sejarah dalam melaksanakan kegiatan atau sesuatu projek yang memerlukan kerjasama dari bahagian-bahagian pembantu yang lain. Bedil-bedil lama yang dijumpai atau disumbangkan oleh penderma dipelihara secara sistematik. Kerja-kerja pemeliharaannya adalah menurut Akta Barang-Barang Purba dan Harta Terpendam tahun 1967 yang dengannya akan melindungi barang-barang purbakala dan terdapat lagi akta-akta khusus untuk perkhidmatan Museum Brunei. Semua bahan koleksi lama disimpan dalam keadaan yang betul bagi mengelakkan kerosakan. Bahan-bahan yang dihasilkan dari tembaga adalah merupakan bahan kemegahan Kesultanan Brunei di zaman lampau, terutama sewaktu Empire Sultan Bolkiah yang menakluki gugusan Kepulauan Melayu. Koleksi ini akan mengenalkan bentuk-bentuk bahan tembaga yang telah berusia beratus malah ribuan tahun dan lain-lain koleksi yang tersimpan. Bahagian sejarah ini bertanggungjawab dalam pengkajian sejarah negara ini dan kawasan-kawasan yang berkaitan dengannya dari zaman bermulanya tulisan, rekod dan dokumentasi. Bidang kajian termasuklah perkara-perkara yang berhubung dengan pentadbiran, ekonomi dan sosial negara ini. Satu daripada kegiatan luar ini adalah bagi mendapatkan kesan tulisan dan ukiran, di samping membuat wawancara dengan orang-orang atau pihak-pihak tertentu bagi mengetahui dan mencatat bahan-bahan sejarah. Tebalnya berapa inci? 4 inci. Ke bawah 4 inci, 1 inci. Jadi tinggi itu dikira dari dari peras tanah gitu. Membuat catatan segala peristiwa penting yang berlaku di negara ini adalah mustahak bagi tujuan rujukan, pelajaran dan perbincangan. Ianya juga menyedia dan menulis bahan-bahan sejarah bagi keperluan umum dan memelihara tanda-tanda tinggalan-tinggalan sejarah negara bagi tujuan pengkajian. Hanya kita paduka dinda tu sambahnya kaduli tuanku. Sejarah lisan yang telah dirakamkan ke pita-pita rakaman disalin semula ke dalam bentuk tulisan tanpa mengubah setiap patah perkataan yang diungkapkan di pita tersebut. Butir-butir sejarah ini diperolehi dari orang-orang tertentu yang dipercayai boleh membantu dalam penulisan sejarah Brunei.
Museum Brunei setakat ini telah berhasil menyimpan, memelihara dan mengekal bahan-bahan budaya, sejarah, hidupan-hidupan dan catatan-catatan yang berhubung dengan sejarah negara yang boleh membantu pihak museum antara lain sebagai bahan ceramah, pinjaman contoh dan pameran pelajaran. Beraneka kegiatan dijalankan oleh Museum Brunei untuk mengemaskinikan fungsinya sebagai gedung untuk menyimpan, memelihara dan mempamerkan bahan-bahan yang boleh didapati di sekitar negara bagi faedah masyarakat masa kini dan yang akan datang. Bahagian ilmu kejadian adalah bertanggungjawab ke atas pengkajian, pemeliharaan hidupan-hidupan liar, unggas dan alam sekitar yang berkaitan dengan ilmu kejadian. Bidang ini amat luas dan meliputi kaji hayat, kaji tumbuhan dan kaji haiwan. Sebagai bahan kajian, data-data berhubung dengan unggas atau burung umpamanya akan dikaji selidik di situ juga kerana biasanya burung tersebut akan dilepaskan setelah kajian sempurna dijalankan. Dari penerokaan ke pedalaman, banyaklah bahan-bahan yang dikaji dari semua sudut dan bahan-bahan yang terpilih kelak akan diawetkan untuk penyelidikan lanjut dan rujukan. Selain dari mengumpulkan sendiri bahan-bahan contoh, Museum Brunei sering menerima sumbangan dari orang ramai. Biasanya pengutipan bahan contoh memerlukan proses awal pengawetan jika contoh-contoh tersebut dari bahan yang mudah dan cepat rosak. Pada peringkat inilah maklumat seperti sukatan berat, warna dan sebagainya dicatat untuk tujuan penyelidikan lanjut. Kerja-kerja pengawitan dijalankan oleh bahagian perkhidmatan teknik yang bertindak sebagai penyelaras kerja-kerja bahagian teknik dan juga bahagian akademik. Pengawitan dan pembentukan binatang, burung dan juga sebahagian jenis reptilia dibuat hanya menggunakan kulit asal dan membuang isinya. Jika dikaji, tidak semua kulit binatang akan dibentuk kepada struktur asalnya. Tetapi ada juga sebahagiannya yang dijadikan contoh-contoh kulit yang diistilahkan sebagai contoh kering setelah diawet. Inilah yang dijadikan sebagai koleksi museum, termasuk contoh-contoh pengawitan basah. Lazimnya, setiap bahan yang diawetkan, ianya dibentuk dan diwarnakan sebagaimana menurut yang diperlukan. Jadi menyentuh dengan penglibatan Jabatan Museum mengendalikan penyelidikannya di pedalaman tadi. Jadi pegawai-pegawai yang terlibat terpaksalah bertengkus lumus, sama ada tidur di kampung ataupun di hutan-hutan, terutamanya bahagian ilmu kejadian, di mana mereka perlu mencari hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan di pedalaman dengan tinggal di
di camp ataupun kemah untuk beberapa ketika demi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. Dan selain daripada bahan contoh tadi, sama ada yang berbentuk bahan budaya ataupun ilmu kejadian, yaitu fauna ataupun flora. Catatan-catatan ataupun maklumat perlu dibuat demi untuk disalurkan lagi demi untuk sebagai bahan rujukan, sama ada melalui pameran ataupun penulisan-penulisan yang diterbitkan dalam jurnal tahunan Museum Brunei, ataupun jika perlu dalam bentuk terbitan-terbitan khas. Kerja-kerja mengawet jenis tumbuhan-tumbuhan seperti daun dan bunga adalah dengan dikekalkan bentuk asalnya tanpa menggunakan bahan kimia. Terdapat beberapa kumpulan orang ramai, terutamanya guru-guru atau pensyarah sains yang sering menggunakan kemudahan di bahagian teknik ini. Berhubung dengan kajian, ianya dibuat dalam dua peringkat, iaitu diusahakan sendiri oleh bahagian ilmu kejadian dan diusahakan bersama pakar-pakar sains ilmu kaji hayat dari luar negeri. Proses pengawitan jenis-jenis serangga tidak memerlukan bahan kimia. Ianya memadai dibentuk menurut teknik tertentu seperti mengeringkannya di atas papan pembentuk. Bahagian kaji bangsa atau etnografi bertanggungjawab dalam penyelidikan masyarakat dan budaya Brunei semasa atau masa lalu. Pengkajian dibuat ke atas kelompok-kelompok etnik atau suku bangsa yang sistem kehidupan mereka masih mempunyai unsur-unsur tradisional seperti Kedayan, Dusun, Murut, Punan, suku Blaid, Tutong dan Melayu Brunei. Pengkajian dilakukan ke atas aspek peralatan budaya sesuatu suku bangsa, ciri-ciri kehidupan yang digolongkan dalam unsur-unsur budaya yang bukan bersifat material. Bagian tani ini mana tanto ada lapang masuk saya tanah buat di sana. Hasil pengumpulan kebudayaan adalah terkandung dalam dua bentuk, iaitu berbentuk benda atau material culture dan yang berbentuk bukan benda atau non-material culture. Semua bahan yang terakam akan didaftar segera bagi menjamin keselamatannya. Pendek kata, semua kegiatan bahagian akademik dan pembantu ini adalah untuk mengesankan bentuk dan tanggungjawab Museum Brunei dalam mana dapat disingkap kembali hasrat dan tujuan penubuhannya sebagai gedung khazanah purba dan sejarah warisan bangsa. Usaha untuk menubuhkan sebuah museum negara ini ialah atas kesedaran dan harapan yang begitu tinggi untuk memelihara bahan-bahan budaya dan sejarah yang bernilai di samping memajukannya menjadi satu tenaga penting serta menepati konsepnya sebagai pusat kebudayaan, sejarah dan pelajaran. Ura-ura untuk membangun Museum Brunei boleh diikuti kembali dari awal-awal tahun 1949 apabila almarhum Sultan Ahmad Tajuddin menunjukkan minat baginda dalam projek tersebut. Dalam konteks ini, langkah-langkah positif telah diambil dan dalam tahun 1950, kerajaan telah mengundang Awang Tom Harrison, mendiang Datuk Tom Harrison, bekas penasihat Museum Brunei yang menjadi kurator Museum Sarawak pada waktu itu, bagi memulakan penggalian percobaan untuk mengetahui kemungkinan bagi menubuhkan museum di Brunei.
Penggalian percobaan telah dijalankan di kawasan Kota Batu sejak tahun 1953 dengan peruntukan kerajaan sebanyak RM20,000. Kawasan tersebut adalah sesuai untuk sebuah muzium kerana ianya mempunyai kesan sejarah termasuk makam Sultan Bolkiah yang kelima. Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin yang ketika itu menjadi Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Maulana Al-Sultan telah juga mengambil perhatian dan minat terhadap rancangan tersebut. Dorongan almarhum baginda itu telah membolehkan kerja-kerja peninjauan yang baik dan teliti dijalankan. Pada tahun 1957, peruntukan bagi kerja-kerja yang diletakkan di bawah kelolaan pejabat British Resident telah dihapuskan. Bagaimanapun, perbelanjaan itu masih tetap ditanggung dalam jumlah yang kecil oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain pada masa kemudiannya. Jabatan-jabatan yang terlibat ketika itu ialah Jabatan Ukur yang letaknya di bangunan Jabatan Perancangan Ekonomi. Kemudian pejabat daerah Brunei Muara yang letaknya di bangunan Jabatan Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan. Kemudian di bangunan Jabatan Kemajuan dan akhir sekali ialah di Jabatan Setiausaha Kerajaan. Penggalian yang dijalankan oleh Awang Tom Harrison disifatkan sebagai berjaya dan ianya membantu kerajaan untuk meneruskan langkah selaras dengan usaha bagi pembentukan Muzium Brunei. Langkah pertama ialah untuk mendapatkan seorang calon yang sesuai untuk dilatih dalam kerja-kerja kaji purba. Awangku Syarifuddin bin Pengiran Matali, seorang penuntut dari Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin, telah dipilih dan dihantar berlatih di Sarawak Museum Kuching dalam bulan Januari 1957. Beliau kemudian melanjutkan pengajiannya di British Museum London dalam tahun 1960. 6 tahun kemudian, beliau dilantik menjadi curator. Dalam tahun 60-an juga, beberapa orang lagi penuntut menjalani latihan di muzium luar negeri. Dalam tahun 1964, satu kertas kerja telah dirangka dan dihadapkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan dan penubuhan sebuah muzium telah dimasukkan ke dalam rancangan kemajuan negara. Kertas kerja itu menyatakan betapa pentingnya objek-objek yang bernilai dan rekod-rekod yang menggambarkan kebudayaan Brunei sejak berabad-abad disimpan, dipelihara dan dipamerkan dengan baik. Profesor B.A.L. Crepstone dari Museum British dalam laporannya kepada Kerajaan Brunei berpendapat bahawa perubahan mengambil tempat begitu cepat dan pertukangan-pertukangan dan cara kehidupan turun-temurun telah beransur hilang. Dari sudut sains adalah amat mustahak supaya perkara-perkara ini dipelihara dan dicatitkan. Juga patutlah orang-orang Brunei menyedari tentang keindahan dan kehalusan pertukangan Brunei yang masyhur dan mereka harus digalakkan merasa bangga tentang kejayaan-kejayaan nenek moyang mereka. Dalam masa pengkajian penubuhan Muzium Brunei, pengambilan dan pengumpulan benda-benda purba telah dijalankan secara beransur-ansur dengan kerjasama dari beberapa orang perseorangan dan jabatan-jabatan kerajaan. Pengambilan ini menyebabkan ketidakcukupannya tempat-tempat simpanan barang-barang dan untuk mengatasi usaha itu, benda-benda yang telah digali di Kota Batu disimpan sementara di Muzium Sarawak atas nasihat Tom Harrison sehingga Muzium Brunei membina muzium sendiri. Menurut catatan, benda-benda tersebut dipindahkan semula ke Brunei dalam tahun 1966 iaitu sesudah jangka masa 12 tahun.
Sementara itu, rancangan Museum Brunei yang dihadapkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan telah diluluskan dalam tahun 1964 dan dalam tahun 1965 sebuah jabatan museum berasingan ditubuhkan di bangunan Dewan Kemasyarakatan Bandar Brunei ketika itu, di mana ditempatkan juga Pejabat Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Pencen dan Jabatan Penyiaran dan Penerangan bahagian penggambaran. Rancangan museum yang diluluskan oleh kerajaan telah disifatkan sebagai langkah yang wajar menuju pembentukan sebuah museum yang benar-benar lengkap sebagaimana yang dilahirkan oleh almarhum yang teramat mulia Sri Paduka Duli Pangeran Pemanca dalam sabda ucapan ketika pembukaan rasmi pameran Museum Brunei dalam tahun 1966. Dengan adanya pameran ini dapatlah setiap orang di negeri ini menyaksikan dan melihat dengan mata kepala sendiri barang pusaka Datuk Nenek kita dahulu kala di zaman gilang gemilang dan zaman-zaman yang berikutnya. Saya berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan usaha ini akan berjaya seterusnya sehingga terdiri sebuah museum yang dapat menyimpan segala aneka bersejarah yang cukup lengkap bagi negeri Brunei yang memang megah dan masyhur dengan sejarah keagungannya di zaman bahari itu. Yang demikian akan dapat membantu pula kepada pelajar-pelajar dan ahli-ahli sejarah kita bagi mendalami penyiasatan mereka. Bagi Pangeran Sharifuddin ketika itu sebagai kurator bahawa pembentukan dan perkembangan sebuah negara memerlukan sejarah sebagai asas. Tiap-tiap negara dalam dunia masing-masing berkehendakkan kemajuan dan membentuknya mengikut pertumbuhan negara itu. Cita-cita ini akan hanya tercapai kalau mempunyai latar belakang yang menjadi asas pembentukan itu. Latar belakang itu ialah sejarah. Gambaran sejarah yang telah ditalan oleh zaman akan dilukiskan semula supaya dapat dilihat dan diketahui dan supaya orang-orang ramai memberikan kerjasama, membanggakan dan memajukan negara ini. Itulah sebabnya kerajaan mengadakan museum untuk menyelidik dan mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi asas pembentukan negara dan bangsa itu. Saya telah barangkali bekerja dengan Pangeran Datuk Sharifuddin daripada tahun 69 hingga tahun 83 sebagai penolong dan kemudian menjadi timbalannya. Dan inilah satu partnership barangkali yang mustahak lah, di mana barangkali Pangeran Datuk Sharifuddin adalah seorang yang memberi gambaran dan saya lah barangkali yang mempraktikkan apa yang visionnya itu. Dan inilah di mana partnershipnya quite efektif lah. Direkturnya pada masa itu, Pangeran Datuk Sharifuddin adalah seorang yang ada vision, yang dapat melihat dari jangka jauh, jangka pendek, dan barangkali role atau my role pada masa itulah adalah untuk implement tujuan-tujuan museum pada masa itu yang dilihatkan oleh Pangeran Datuk Sharifuddin. Kerja-kerja meratakan tanah, membina asas jalan raya dan parit-parit bagi bangunan tersebut telah sempurna dijalankan. Dalam pertengahan tahun 1968, kerja-kerja membina bangunan Museum Brunei telah dimulakan dan peruntukan keuangan bagi projek itu telah ditambah kepada kira-kira 3,5 juta ringgit Brunei yang termasuk belanja bagi perumahan kaki tangan museum sebanyak RM50,000. Setelah terdapat perubahan plan asal bangunan tersebut, maka perbelanjaan bagi rancangan bangunan tersebut telah ditambah kepada lebih dari RM4,300,000.
Dalam bulan September 1969, bangunan Museum Brunei di Kota Batu telah selesai pembenaannya dalam bulan Desember 1970. Bagaimanapun, pembukaan rasminya telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Queen Elizabeth II ketika Baginda berangkat membuat lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam dalam tahun 1972. Ini adalah merupakan satu penghargaan yang tinggi bagi negara Brunei Darussalam di samping memiliki sebuah muzium negara yang wujud sebagai satu kenyataan. Bangunan Museum Brunei tersergam indah di atas sebuah bukit di Kota Batu, berhampiran dan bertentangan dengan Sungai Brunei. Ianya adalah merupakan sebuah pusat sejarah yang lama di kawasan yang meliputi lebih dari 80 hektar, kira-kira 6 kilometer dari Bandar Sri Begawan. Dari segi reka pembenaannya, bangunan ini adalah salah sebuah muzium yang terbaik di Asia. Kebanyakan lorekan dan ukiran yang terdapat di bangunan ini direka semula dan disalin dari beberapa contoh ukiran-ukiran Melayu Brunei serta makam Sultan Bolkiah yang berhampiran dengan muzium. Batu-batu berbentuk bulat yang digunakan dengan banyaknya di permukaan bangunan ini datangnya dari daerah-daerah Temburong, Tutong, Belait dan Brunei Muara, menandakan kesemua daerah di negara Brunei Darussalam ini terlibat dalam pembenaan bangunan Museum Brunei ini. Bangunan ini berbentuk 3 sayap dan mempunyai 3 tingkat di mana ditempatkan bahagian pentadbiran, perpustakaan dan arsip, bahagian stor dan bilik-bilik kerja, bilik-bilik penyelidikan dan persidangan, serta bilik-bilik ilmu kejadian, serta dewan-dewan pameran yang memainkan peranan penting kepada pelawat-pelawat. Dinding tengah hadapan di tingkat bawah ini diukir dengan pemandangan kampung air yang indah dibuat dari keping-keping tile mozaik Itali yang dibuat khas di Rom. Ianya membawakan kepada pelawat seolah-olah berada di perkampungan yang penuh bersejarah dan kaya dengan adat budaya orang-orang Brunei. Pendek kata, dari keadaan alam sekitar di Dewan masuk ke muzium sudah dapat menjamin dan menarik pelawat-pelawat untuk menikmati bahan-bahan pameran yang disediakan. Sebagai sebuah institusi pendidikan, muzium ini juga mempunyai koleksi-koleksi bukan hanya yang terdapat di Brunei, malah berbagai koleksi dari luar negeri seperti tambahan kepada bahan-bahan pameran bagi melengkapkan perkhidmatannya untuk orang ramai. Apa jua yang terdapat di Museum Brunei adalah satu aset kepada peminat yang berkunjung dan menghargai sumbangan yang disediakan. Sebenarnya saya tidak mengubah rancangan-rancangan museum yang ada. Apa yang saya buat yaitu improve the position yang ada. Umpamanya dengan membuat satu perancangan secara bertulis berhubung dengan peranan museum ini. Antara lain yang telah saya pikirkan conservation atau mengekalkan keadaan yang ada. Conservation ini termasuklah dalam pikiran saya lah, terutama sekali sekitar alam sekitar, yaitu hal-hal tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan oleh kerana juga kalau ada monumen bangunan yang bersejarah, dan itulah satu peranan conservation yang ada. Selain pada itu juga kita memikirkan macam mana kita boleh memulihkan alat-alat bangunan-bangunan
kertas-kertas, lukisan-lukisan dan seni yang lain. Dan itu peranan saya rasa juga penting. Dan kita banyak saya rasa mengeluarkan berapa dokumen-dokumen kerajaan dan seumpamanya. Kita memerlukan sebuah archives atau penyimpanan dokumen-dokumen. Dan ini memerlukan bangunan dan penyusunan yang teratur supaya dokumen-dokumen bersejarah itu tidak akan tinggal atau hilang begitu saja. Bagi menyelaraskan dengan kerja-kerja pemulihan, beberapa akta telah dikuatkuasakan oleh kerajaan. Akta yang mensyaratkan penerbit dan pencetak menghadiahkan 3 naskah terbitan yang dicetak di negara ini kepada muzium-muzium Brunei. Akta yang mensyaratkan rekod-rekod awam yang lampau dihadiahkan ke Arsip Negara Brunei untuk pemeliharaan dan melarang pemusnahannya. Akta yang melindungi binatang-binatang asli dari dipelihara, diburu, dibunuh dan dibawa ke luar negeri tanpa kebenaran. Arsip negara diwujudkan dengan hasrat untuk mendapat, mengumpul, menyimpan dan memelihara rekod-rekod awam jabatan-jabatan kerajaan sebagai khazanah negara. Di antara perkara-perkara yang dikendalikan ialah untuk memperihalkan dan mengatur semua arsip kerajaan, menyediakan kemudahan penyelidikan dan rujukan, menasihatkan pejabat kerajaan mengenai penjagaan dan penyimpanan rekod, menerima dan memelihara rekod yang dipindahkan ke arsip negara serta memperolehi dengan cara membeli, menderma, mewasiatkan dokumen, buku atau bahan-bahan lain yang mempunyai nilai kebangsaan atau sejarah. Ianya juga adalah memberikan perkhidmatan rujukan kepada yang memerlukan. Kepentingan pemeliharaan buku dan koleksinya yang semakin bertambah menyebabkan Muzium Brunei menubuhkan bahagian penjelidannya sendiri. Dari hanya membaiki buku-buku yang rosak, ianya meluaskan perkhidmatannya kepada penjelidan akhbar, risalah, majalah, jurnal dan seumpamanya dengan kemudahan dan alat-alat masa kini. Dengan adanya bahagian ini, Muzium Brunei dapat memelihara semua buku-buku dan koleksinya dalam keadaan yang baik dan terjamin serta lebih elok dipandang sama ada untuk rujukan atau simpanan. Bahagian grafik, salah sebuah lagi cawangan dalam bahagian pembantu, merupakan tenaga yang sama pentingnya dalam membuat bahan-bahan keperluan bahagian akademik. Peranannya dalam membuat kerja-kerja persediaan, terutamanya dalam membantu tugas-tugas bahagian pameran dan lainnya, merupakan asas kepada keberkesanan pencapaian yang dihasratkan.
Bahagian pentadbiran ini adalah merupakan nadi penghubung antara bahagian-bahagian yang terdapat di Museum Brunei. Ianya mentadbirkan 5 cawangan utama, iaitu bahagian pejabat am yang mengendalikan tugas-tugas am pentadbiran, bahagian perkhidmatan yang menyediakan kemudahan pengangkutan serta pengawalan kebersihan, bahagian pendaftaran yang mengawal barang-barang contoh dalam stor, bahagian penerbitan dengan pengurusan penerbitan jabatan museum-museum, sementara bahagian keselamatan bertanggungjawab mengenai hal ehwal keselamatan umum bangunan museum. Seperti lain-lain perkhidmatan, prestasi adalah penting bagi meningkatkan mutu kerja yang produktif. Hasil dari kerjasama, bertukar pandangan dan saling hormat-menghormati menjadikan pertubuhan dan susunan kerja lebih berkesan. Ini tolong urusan ya. Perpustakaan rujukan ini bertujuan untuk memenuhi keperluan para penyelidik, pakar-pakar dan orang-orang yang berminat diterima membuat pengkajian dalam berbagai lapangan yang berkenaan di museum. Kini, ianya mempunyai buku-buku dan terbitan yang sudah mencapai lebih 7,000 tajuk. Untuk membuat penyelidikan, berbagai tajuk disediakan, antaranya bidang arkeologi, etnografi, sains kemasyarakatan, pemeliharaan tembikar, buku-buku mengenai Asia Tenggara sama ada dari jurusan ilmu alam, sejarah, ekonomi dan politiknya. Koleksi-koleksi berbentuk lembaran besar seperti peta juga disimpan untuk rujukan. Sebuah bilik khas menempatkan hampir 1,500 buah buku yang mengesahkan perihal Borneo dikumpulkan. Pengalaman saya amat singkat sekali, selama 9 bulan, yaitu dalam tahun 83 sebelum merdeka. Sebelum itu saya pernah juga bekerja secara pegawai sambilan pada tahun 60-an, 69 selama setahun. Dan dalam pengalaman yang singkat itu saya perlulah mempelajari apa objektif sebuah institusi itu. Dan dalam saya melihat dan mempelajari objektifnya, saya mendapati beberapa perkara yang sebuah museum itu perlukan. Antara lain yang pernah saya alami dari segi perkembangan museum ialah membuat satu perancangan ke 90-an dan juga terus menyiapkan bangunan pusat latihan yang pada masa ini digunakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Salah sebuah cawangan jabatan Museum Brunei ialah Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Brunei, pusat yang berusaha untuk mengekalkan kegemilangan tradisi kesenian dan pertukangan tangan warisan bangsa. Dari seni ukir membawa ke lain-lain bahagian, dapat ditinjau ketinggian mutu dan kehalusan kesenian dan pertukangan yang melambangkan ketinggian kebudayaan dan tamadun sesuatu bangsa dan negara. Di pusat ini, belia-belia negara yang berminat diberikan latihan untuk menjadi tukang-tukang yang mahir dalam bidang kesenian dan pertukangan yang digemari.
Sumbangan dan perkhidmatan yang diberikan oleh pusat ini bukan hanya menarik minat belia-belia yang akan menceburkan diri dalam bidang ini, malah menarik perhatian pelawat-pelawat yang sering membuat kunjungan ke pusat ini. Dari lawatan-lawatan seperti ini, masyarakat akan terdedah dengan warisan bangsa yang terus dipelihara untuk generasi akan datang. Hasil-hasil kesenian dan pertukangan yang dipamerkan seperti kain jong sarat yang halus buatannya, barang-barang perak, tembaga, ukiran-ukiran, senjata dan perhiasan tradisi dan lainnya adalah bukti kemahiran dan keahlian orang-orang Brunei. Kesemua hasil pertukangan dan kraft tangan di pusat ini dijual dengan harga mengikut ketinggian mutunya. Yang sebenarnya saya telah bertukar pekerjaan pada tahun 1983. Dari tahun 1983 sampai pada masa ini, dalam pendapat saya, Jabatan Museum telah banyak perkembangan yang telah nampak. Di antaranya baru-baru ini nampak penubuhan satu museum lagi, yaitu Museum Malay Technology, dan pameran-pameran yang banyak yang diadakan pada masa ini menunjukkan perkembangan museum berjalan dengan baik. Museum Teknologi Melayu adalah sumbangan Royal Dutch dan Shell Companies kepada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan rakyat negara ini sebagai memperingati kemerdekaan negara. Ini adalah satu penghargaan hasil dari perhubungan erat yang telah lama terjalin antara kerajaan dan syarikat-syarikat tersebut dalam beberapa usaha yang menuju ke arah pembangunan negara dalam bidang penghasilan gas dan minyak. Museum Teknologi Melayu ini adalah dihasratkan untuk menggalakkan generasi muda yang akan datang supaya menghargai teknologi masa lalu yang diwarisi sejak berzaman di samping berusaha untuk menimba teknologi moden. Di Museum Teknologi Melayu ini dipamerkan berbagai koleksi yang ada hubungannya dengan sejarah, kebudayaan penghidupan serta teknologi asli yang dipraktikkan oleh orang-orang Brunei. Ianya juga mempamerkan bentuk rumah-rumah di kampung air dengan bentuk arkiteknya dari tahun 1850 hingga tahun 1950, di mana ketara benar perubahannya dalam penggunaan bahan-bahan pembenaan asli. Selain dari alat-alat menangkap ikan cara tradisi, pameran juga menunjukkan kerja-kerja pertukangan tangan yang digunakan sejak beratus tahun dulu. Cara hidup Pok asli seperti murut, dusun dan kedayan dipamerkan di samping perusahaan cara tradisi mereka di bidang pertanian. Perkembangan kegiatan Museum Brunei semakin ketara bukan hanya pada peringkat nasional, malah pada peringkat antarabangsa. Ini dapat ditinjau dari keanggotaannya dalam beberapa buah pertubuhan antarabangsa yang banyak membantu dalam perkara-perkara kemuziuman. Dari sejak tahun 1964 membawa ke tahun 1984, Museum Brunei telah menjadi ahli kepada 10 buah pertubuhan antarabangsa. Itu N11. Dalam usaha untuk membuat penyelidikan terperinci, Museum Brunei sering mempunyai semangat terbuka.
Dari sejak penubuhannya, Museum Brunei yang ketika itu mempunyai kaki tangan yang sedikit hingga ke hari ini tidak kendur-kendur meningkatkan kegiatannya. Banyak sudah kerja-kerja peninjauan dan penyelidikan dijalankan dengan memperolehi hasil yang berfaedah sama ada ianya dilaksanakan di kalangan kaki tangan Museum Brunei sendiri maupun giat bersama para penyelidik luar negeri. Dalam bulan Oktober tahun 1989, satu ekspedisi cari gali yang disebut Bengkel Pemeliharaan dan Penggalian Kaji Purba antara ASEAN yang ke-6 telah diadakan, dalam mana banyak penerokaan dibuat dengan membuahkan hasil yang positif. Museum Brunei yang menjadi tuan rumah dapat menambahkan pengalaman ekspedisinya. Kegiatan cari gali ini diadakan di Kota Batu berhampiran bangunan Museum Brunei dan berhadapan dengan makam Sultan Bolkiah. Di antara pameran-pameran dan kegiatan-kegiatan khas yang pernah diadakan oleh Jabatan Museum Brunei termasuklah Majlis Mesyuarat The Malaysian Branch Royal Asiatic dan Museum Brunei yang dirasmikan oleh almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dalam tahun 1981. Pertunjukan gambar-gambar almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dalam tahun 1970 semasa almarhum baginda bergelar Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan bertempat di Dewan Kemasyarakatan. Dan pameran sempena menyambut awal tahun Hijrah 1401 di Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan. Sebelum ini, Museum Brunei telah menyempurnakan satu pameran sambutan awal Hijrah 1400 secara besar-besaran. Kabawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika berangkat membuat lawatan ke jabatan-jabatan kerajaan juga berkenan bercemar duli ke Museum Brunei di mana baginda dapat meninjau lebih dekat lagi perkembangan jabatan-jabatan Museum Brunei sejak penubuhannya. Dari lawatan ini juga, baginda dijunjung ziarah dan bermesra dengan kaki tangan Museum Brunei. Bangunan peringatan Churchill, salah sebuah dari cawangan Museum Brunei, telah dicipta dan disabdakan oleh almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin dalam tahun 1965. Semasa almarhum baginda masih menjadi sultan dengan tujuan untuk menyediakan sebuah pusat bagi kemudahan-kemudahan pelajaran dan kebudayaan dengan maksud untuk memajukan pelajaran sebagai tanda penghormatan kepada mendiang Sir Winston Churchill yang telah memainkan peranan penting dalam memelihara kebebasan manusia dan bangsa dalam kurun yang ke-20. Di antara 4 bahagian besar Museum Peringatan Churchill ini mengandungi pameran yang dimaksudkan untuk memberi ilham serta pengertian kepada belia hari ini tentang pemikiran dan cita-cita seorang yang ternama, iaitu penghidupan Churchill dan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa hidupnya yang mempengaruhi pemikiran dan perbuatannya. Bahagian pameran sejarah dan perkembangan perlembagaan negara Brunei Darussalam. Istilah perlembagaan diberi pengertian bagi merangkumi segala treaty, perjanjian dan peraturan yang mendatangkan kesan kepada jajahan takluk rantau, struktur perlembagaan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam. Pameran di bahagian ini terbahagi kepada 4 bahagian.
Per-1959 dipamerkan treaty dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani antara Brunei dengan kerajaan-kerajaan United Kingdom, Sarawak dan British Borneo Utara, sekarang dikenali Sabah, Malaysia, dan termasuk beberapa perjanjian tahun 80-an mengenai persahabatan dan perdagangan. Perjanjian dan perlembagaan tahun 1959 di mana Brunei buat pertama kalinya memperolehi satu perlembagaan secara bertulis yang telah menentukan badan-badan perundangan, eksekutif dan kehakiman yang berkuasa serta keanggotaan dan fungsi-fungsinya. Inilah rakaman perjanjian-perjanjian tahun 1971-1979. Banyak pindaan dibuat dalam mana Brunei menikmati pemerintahan dalam negeri yang penuh. Dan perjanjian persahabatan dan kerjasama tahun 1979 dimeteraikan yang membawakan kepada mansuhnya semua tanggungjawab Britain ke atas Brunei setelah satu jangka masa peralihan yang membawakan kepada Brunei mengambil alih semula dengan secara penuh tanggungjawab antarabangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat lagi merdeka. Jadi dalam hal ini saya bersuruh supaya masyarakat hendaklah membantu juga Museum Brunei, usaha Museum Brunei untuk memelihara dan juga untuk melindungi warisan budaya dan negara demi untuk mengekalkan identiti bangsa Kedah ataupun negara Kedah ini, iaitu suatu yang sangat berharga. Orang ramai hendaklah mempunyai rasa cinta terhadap budaya dan sejarah sendiri. Apa jua warisan bangsa umpamanya hendaklah dipelihara untuk faedah warisan akan datang. Jadi orang ramai adalah diminta untuk mengabdikannya. Kalau banyak mereka yang mempunyai bahan-bahan sejarah, mempunyai budaya yang berharga, yang baru untuk kepada negara, kalau dapat diabdikanlah di dalam Museum Brunei, ataupun sekurang-kurangnya mereka peliharalah warisan-warisan budaya itu dengan baik untuk kegunaan kita juga. Bahagian perkhidmatan pelajaran lebih banyak menumpukan perhatian kepada pembelajaran penuntut-penuntut sekolah sama ada sekolah rendah, menengah, maktab maupun pusat-pusat pengajian tinggi. Brunei covers only a very small proportion of the total area. But soon you leave the inhabited area. Berbagai cara diungkayahkan dalam perkhidmatan ini termasuk menguruskan pameran ke sekolah-sekolah. Selain dari pameran barang-barang, kaki tangan bahagian ini juga memberikan ceramah dengan menggunakan alat pandang dengar dan kemudahan skim pinjaman bahan-bahan museum kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Bahagian perkhidmatan pelajaran juga menguruskan lawatan-lawatan dan ceramah-ceramah atau tayangan filem bagi mereka yang memerlukan dengan cara permohonan. Biasanya, lawatan-lawatan seperti ini didahului dengan taklimat memberikan gambaran yang jelas akan keadaan dan perkhidmatan Museum Brunei. Dari pameran-pameran ini, pelawat-pelawat akan mengenal hidupan-hidupan liar, unggas dan alam sekitar, mengenali tinggalan-tinggalan purbakala yang terpendam, mengenali peralatan budaya, sesuatu suku bangsa dan ciri-ciri kehidupannya, mengenali sejarah negaranya sendiri dan hubungannya dengan sistem pentadbiran, ekonomi dan sosialnya, selain dari mengenali undang-undang perlindungan yang telah diluluskan dan berbagai perkara lain yang boleh meninggalkan kesan masa depan. Untuk mengemaskinikan pameran, sering terdapat bahan-bahannya ditukar ganti dan pameran sementara diadakan. Banyak cenderamata kenangan boleh dibeli dari bahagian kaunter. Dan kesemuanya yang didedahkan ini
akan membawa masyarakat mengenali Museum Brunei dengan bentuknya yang merupakan satu tenaga penting dalam konsep sebagai pusat pelajaran dan kebudayaan.